Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video ni saya nak share ataupun saya nak kongsikan kepada tuan-tuan semua tentang hasil dapatan ataupun kajian ringkas yang saya buat khususnya untuk melihat persepsi dan juga melihat prestasi para traders di Malaysia. Saya kira dapatan daripada hasil kajian ini sangat penting untuk difahami oleh kita semua dan semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Baik tuan-tuan semua, sebelum saya meneruskan perkongsian kali ini, saya sebenarnya cuba untuk meletakkan diri saya di luar daripada responden. Saya cuba untuk saya akan cuba untuk describe apa sahaja yang diceritakan oleh responden dalam kajian selidik ini atau kajian ini. Semoga kita dapat mengambil pengajaran daripada hasil dapatan apa yang diceritakan oleh semua. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang respon kepada kajian selidik ini. Kajian selidik tanpa nama, okey, dan kita harapkan agar apa saja yang dikomen ataupun yang dijawab dalam kajian selidik ini akan mencerminkan persepsi dan juga prestasi para traders khususnya di Malaysia yang terlibat dengan bursa Malaysia. Suka untuk saya ceritakan bahawa kajian ini sebenarnya memerlukan data yang lebih banyak. Okey, ini disclaimer dulu sebelum kita pergi bahas lebih lanjut. Yang kedua, okey, sepatutnya kita mendapat lebih banyak data tetapi dengan pelbagai cara yang saya buat, maka data yang ada setakat itu sahaja. Dan walaupun data itu tidaklah banyak, tetapi saya kira dia boleh represent kebanyakan daripada persepsi para traders di Malaysia. Sebab kalau kita tengok data tu taburannya lebih menyeluruh dan saya kira ada point yang boleh kita ambil daripada apa yang kita akan bincangkan dalam video kali ini insya-Allah. Baik, tajuk ringkas kajian ini adalah kajian persepsi dan juga prestasi. Okey, dan kita nak tengok latar belakang traders di Malaysia ini khususnya dalam konteks latihan yang dihadiri, kursus-kursus saham khususnya. Jadi kita nak tengok dari segi prestasi para traders, okey. Dan kajian ini saya tak buat association ataupun saya tak hubung kaitkan antara satu dapatan dengan dapatan yang lain disebabkan faktor-faktor tertentu saya tak buat contohnya trader yang kata dia untung maka saya akan hubungkan dengan, saya akan cuba tengok association dengan mana-mana training providers so saya tak buat itu sebab saya nak elakkan daripada bias ataupun memberi implikasi yang tak bagus kepada training providers kita. So kita akan cuba komen secara umum saja apa yang kita dapat daripada hasil kajian selidik ini. Baik, sedikit latar belakang ini adalah kajian ringkas saja tanpa metodologi yang detail sebagaimana yang kita biasa buat khususnya di universiti tapi ini adalah satu kajian selidik yang kita kata ada basis dan insya-Allah apa yang kita share nanti akan ada manfaatnya untuk semua dan kajian selidik ni saya buat ataupun saya sebarkan melalui Google Form ataupun Microsoft Form. Okey, dan of course dia lebih secure berbanding dengan Google Form seterusnya sebaran melalui YouTube, WhatsApp dan juga Telegram. YouTube ini saya guna YouTube channel Smartmind Academy. Okey, sesiapa yang belum subscribe boleh subscribe YouTube channel Smartmind Academy. Dan juga saya membuat sebaran daripada grup-grup WhatsApp yang melibatkan trader-traders melibatkan rakan-rakan kita yang terlibat dengan latihan termasuk grup MSTA ataupun grup mata rakan-rakan kita yang certified MSTA CFTE. So dalam tu saya blast dan saya yakin ada responden yang respon daripada grup tersebut jugalah
dan juga saya minta disebarkan dalam grup-grup yang mereka ada dan seterusnya saya sebarkan juga melalui Telegram. Okey, kajian ini juga saya sebarkan melalui Telegram yang mana okey, Telegram ni banyaklah grup-grup Telegram khususnya yang melibatkan saham lah. Okey, responden adalah traders daripada pelbagai latar belakang So banyak ramai traders yang terlibat ini sama ada trader-trader yang follow kita di Smartmind Academy channel di YouTube dan juga selain daripada itu bukan sahaja yang terlibat dengan Smartmind Academy channel bahkan menyeluruh kepada grup-grup WhatsApp dan grup Telegram dan sebagainya. So kita tengok nanti taburan dari segi latar belakang traders Baik, ini adalah poin yang ketiga saya tanya selepas nama dan juga ni walaupun kajian ni tanpa nama tapi dia adalah optional dan juga apa data selepas ni email ke kalau tak silap saya Jadi walaupun kita collect itu adalah optional sahaja para responden dia diberi pilihan sama ada untuk respon atau tidak Pengalaman dalam dunia trading jadi kalau kita tengok dekat sini tidak pernah trade tak ada pun Jadi maksudnya semua yang respon kepada kita punya borang kaji selidik ini adalah semuanya trader lah. Maksudnya pernah trade. Okey. Mereka pernah trade dan ada yang trade kurang daripada setahun tetapi majority ataupun kebanyakan sebanyak 57% mengatakan bahawa mereka pernah trade dalam masa setahun ke 5 tahun So kalau kita kata trader ni yang dah trade melebihi setahun, kita kata trader yang berpengalaman lah. Walaupun mungkin setahun itu bagi saya trader ni masih lagi dalam mencari rentak pada kebiasaannya. Normally memang macam tu lah. Okey, di awal-awal tahun pertama mungkin takkan untung di awal tahun yang kedua dan ketiga baru kita nampak dari segi performance kita dan kalau kita kata trader yang mempunyai pengalaman 1 hingga 5 tahun ini kita katakan mereka ni adalah trader yang kita kata berpengalaman Okey, ada juga yang 6 ke 10 tahun sebanyak seramai 5 orang iaitu mewakili 7% daripada responden yang respon kepada kita punya kaji selidik ini dan ada yang sangat berpengalaman melebihi 10 tahun terlibat dengan pasaran saham itu latar belakang yang kita kena faham tentang responden walaupun kalau kita tengok dari segi responden ini tidak sebenarnya saya expect ramai lagi yang respon kepada soalan ataupun kaji selidik ini tetapi kita dapat secara datanya kita hanya dapat dalam 72 orang total responden yang respon kepada kaji selidik ini Okey, saya pernah mengikuti latihan ataupun kursus saham yang berbayar Yang ini penting untuk kita faham okey sebanyak 79% responden okey seramai 79% responden mengatakan bahawa mereka pernah mengikuti latihan ataupun kursus saham berbayar Ini penting okey sebabnya dia akan memberi implikasi dalam discussion kita selepas ini Jadi yang tak pernah hanyalah 14 orang okey mungkin yang 14 orang ini kita assume mereka mengikuti latihan saham dalam media sosial dalam YouTube secara percuma okey is no problem okey dan satu orang tidak pasti wallahu alam seorang ni dia tak pasti sama ada dia pernah pergi ataupun tidak kursus berbayar mungkin dia tak ingatlah mungkin dah lama okey saya mendapat latihan kemahiran trading saham daripada tim mana okey so saya senaraikan beberapa tim yang prominent di Malaysia yang terkenal okey tetapi saya terpaksa tutup dari segi data untuk soalan ini kerana apa? Kerana saya nak elakkan daripada you all punya persepsi bila kita bincang tentang soalan-soalan seterusnya nanti kita tak nak kita bias dalam dan kita dapat detect siapa sebenarnya yang provide training itu yang menyebabkan mungkin persepsi tertentu dalam kalangan traders
Okay, so basically ada di sini ada Datuk Haji Zainal Haji Asri, Haji Zainal yang merupakan guru saya juga Haji Asri pun merupakan guru saya Datuk Dr. Nazikhan, Nurizam Tukiman, Zam Saham, Fred Tam, okey, ada juga anak-anak murid Fred Tam yang jawab soalan kita, okey, yang jawab kaji selidik kita ini daripada Dr. Mahir Alias yang juga pengasas kepada Mahir Saham, okey. Nizam Malik pun ada juga yang respon kepada kita punya responden Cuma saya nak ambil perhatian semua bahawa yang ada sini yang tidak tersenarai dalam senarai ini sebenarnya mewakili ramai traders yang respon kepada kita punya kaji selidik ini Okey, so saya tak nak tunjuk data di sebalik ini kerana apa? Kerana ada trainer-trainer yang kita kata prominent yang lebih Jadi kita tak nak data yang kita bincangkan ataupun dapatan yang kita bincangkan selepas ini akan bias kepada mana-mana training provider. Sejak saya terlibat dengan dunia trading secara kumulatif saya memperolehi ini penting tuan-tuan Kalau kita tengok dekat sini seramai 33 orang 33 orang ataupun 47% mengatakan bahawa mereka kerugian sejak terlibat dengan dunia saham ni secara kumulatif. Campur tolak hari ni trade untung, esok trade rugi, hari lusa trade untung, hari seterusnya rugi. So campur tolak semua tu sama ada untung ataupun rugi. Kita nak tahu Jadi 47% hampir separuh yang mengatakan bahawa mereka tidak untung maksudnya mereka rugi Dan hanya 16 orang saja iaitu mewakili 22% saja tuan-tuan yang mengatakan bahawa mereka untung. Jadi tadi kita tanya sama ada mereka berpengalaman. Yes, mereka berpengalaman Majoriti kata 1 hingga 5 tahun. Kemudian pernah hadir kursus saham ataupun tidak secara berbayar. Yes. Kebanyakan responden kita kata mereka pernah menghadiri kursus-kursus berbayar, kursus saham berbayar. Lalu bila kita tanya adakah mereka untung sejak mereka terlibat dengan dunia trading, mereka mengatakan bahawa mereka rugi. Ramai kata rugi hampir separuh rugi. Yang untung hanya 16 orang mewakili 22% dan tidak untung tak rugi maksudnya break even ataupun punah modal ataupun tak untung tak rugi lah 25%. So kalau kita campur dua ni tuan-tuan dia akan mewakili almost 3/4 3/4 daripada keseluruhan responden Okey, so banyaklah tuan-tuan pergi kursus yang berbayar, kursus latihan saham tetapi tak untung. Okey, kalau tak untung saja tak apa bahkan rugi. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Jadi bila saya tengok data ni, saya terfikir sama ada yalah nakal kita kita boleh terfikir sama ada ilmu yang kita belajar ni betul ataupun tidak pergi kursus saham balik-balik tak untung. Majoriti kata boleh kata 3/4 kata tak untung. Itu di mana masalah dia di mana masalah dia nanti kita bincangkan apa kemungkinan yang ada Kemudian anggaran jumlah keuntungan ataupun kerugian yang saya telah peroleh sepanjang saya terlibat dengan dunia trading. Okey, kalau kita tengok dekat sini, tuan-tuan semua saya senaraikan kerugian melebihi 30k. Ada 3 orang tuan-tuan daripada 72 responden yang rugi melebihi 30k seramai 3 orang. Okey. Saya tak nak tunjuklah dari segi association yang rugi ni sama ada pernah pergi kursus bayar ataupun tidak siapa yang provide training dan sebagainya kita tak nak sebut mungkin benda tu sensitif Okey. Kerugian antara 21,000 sehingga 30,000 K ada 2 orang tuan-tuan daripada 72 orang kata 2 orang ni kata dia rugi sekarang ni 21 hingga 30K kerugian antara 11 hingga 20K 6 orang. Okey, yang paling tinggi sekali adalah yang kerugian antara 1,000 sehingga 10,000. Okey. 1,000 sehingga 10,000 ni tuan-tuan bagi setengah orang mungkin dia rasa sikit. Okey. Tetapi kepada
golongan-golongan mereka yang tersepit sekarang ni, khususnya yang terkesan dengan COVID-19 sebelum ni. Kerugian antara 1,000 sehingga 10,000 ni bagi saya besar. Okey, besar kepada mereka lah. Sebab itu kita tengok ramai yang mendesak supaya mereka dapat keluarkan KWSP mereka uh, yang kalau kita tengok data sangat sikit simpanan yang ada. Kebanyakan orang yang ada akaun di KWSP sebenarnya simpanan mereka yang less than 10k, berapa puluh ribu berapa ratus ribu orang berapa juta saya pun tak ingat datanya. Apa yang saya nak sebut adalah kerugian 1,000 ke 10,000 ni banyak tuan-tuan kepada setengah-setengah orang Kemudian kerugian kurang daripada 1,000, okey, kita kata daripada sini 13 orang mewakili berapa ni 18%. Okey, yang tadi 31% tadi tuan-tuan rugi antara 1 ke 10,000 Yang untung kita tengok di sebelah untung. Di sebelah untung yang untung kurang daripada 1,000 yang kurang daripada 1,000 5 orang iaitu mewakili 6.9%. Keuntungan antara 1,000 ke 10,000 5 orang mewakili 6.9% juga. Keuntungan antara 11 ke 20,000 hanyalah 2 orang saja 2.8%. Kemudian keuntungan 20,000 sampai 30,000 tak ada. Tapi ada 4 orang yang untung melebihi melebihi 30,000 Apa yang menarik ya tuan-tuan kalau kita tengok kita combine antara yang untung dengan yang rugi ni sebenarnya lebih daripada separuh iaitu 65% rugi. Okey, kalau kita tengok data sebelum ni, kalau kita tengok soalan yang sebelum ni, kita kata hanya 47 saja yang rugi tapi kalau kita tanya detail sama ada mereka rugi berapa secara kumulatifnya, sama ada mereka untung ataupun rugi, hanya 22%. Betul lah 22% yang data ni, yang data untuk untung ni betul maksudnya mereka sedar yang mereka untung dan mereka tahulah berapa anggaran keuntungan mereka 22%. Tetapi yang rugi, yang daripada sini yang hanya 49% kata mereka kerugian dan selebihnya 18% ni kata tidak untung dan tidak rugi. Sebenarnya yang tidak untung dan tidak rugi ni mereka sebenarnya rugi sebenarnya sebab apa? Kalau kita tengok dekat sini 47%, tetapi bila kita combine yang rugi ni sebenarnya 65%. So saya jangkakan bahawa yang 25% ni sebenarnya sebahagiannya adalah rugi kalau kita calculate based on kumulatif sama ada untung, mereka untung ataupun mereka rugi Jadi 65% rugi dan 22% untung. Kena ingat tuan-tuan, mereka yang respon ini kebanyakannya adalah yang pernah pergi kursus saham, yang pernah mengikuti training macam mana nak trade, tentang ilmu trading dan sebagainya dan kursus-kursus itu adalah kursus yang berbayar, bukan kursus percuma okey. Kebanyakan responden okey, itu perkara penting yang kita kena tahulah. Seterusnya pada pandangan saya, latihan dan sokongan yang diberikan oleh trainer adalah mencukupi untuk menjadikan saya trader yang berjaya Jadi kalau kita tengok ini ramai yang sangat setuju. Okey, yang sangat setuju adalah 13 orang mewakili 18%. Yang kata setuju 24 orang. So kalau kita combine ini maksudnya majoriti majoriti kata mereka setuju bahawa sokongan dan juga latihan yang diberikan oleh trainer menjadi mampu ataupun cukuplah untuk menjadikan mereka trader yang berjaya Jadi separuh kata mereka setujulah. Okey, dan tak setuju ada juga tuan-tuan 13%, yang neutral okey, yang mengambil yang play safe 25 orang iaitu 36%. Tuan-tuan, bila kita baca data ini, kita kena tengok latar belakang latar belakang responden kita. Orang Melayu, khususnya orang Islam Melayu Islam di Malaysia ni biasanya dia sangat menghormati guru walaupun mereka tak untung, mereka rugi tetapi bila ditanya sama ada guru mereka mengajar secara efektif ataupun tidak, kita boleh agak apa jawapan daripada responden yang kebanyakan latar belakangnya kita kata trader Muslim trader Melayu Islam
Jadi kita diajar sejak daripada kecil untuk sentiasa menghormati guru. So bila kita tanya sama ada guru kita mampu untuk mengajar kita menjadi seorang trader yang berjaya, so kita boleh expect lah jawapan daripada responden kita. Okey, lebih separuh mengatakan bahawa mereka setuju ataupun sangat setuju. Okey. Alright. Pada pendapat saya, yuran yang dikenakan semasa saya mengikuti latihan atau kursus saham adalah adalah sangat murah. 6 orang saja, murah 7 orang. Okey. Tapi kalau kita tengok dekat sini sederhana 32, mahal 19 orang, tuan iaitu mewakili 26%. Okey, dan kalau kita campur dengan sangat mahal ini 10%. Okey, dan kalau kita tengok antara yang mengatakan sangat murah dengan murah, dan kalau kita compare mahal dengan sangat mahal ini, so yang mahal ini lebih tinggi daripada yang mengatakan murah lah. Okey, yang ni mungkin dia punya implikasinya mungkin sukar untuk kita generalizekan sebab mungkin ada trainer yang charge murah, ada trainer yang charge mahal so itu sukar untuk kita membuat sebarang konklusi di sini melainkan kita boleh associate antara trader yang mengatakan mereka menghadir ke kursus yang murah ini dengan performance dia so kita boleh buat tapi saya tak buat. Okey, atas alasan tertentu lah okey, so kita boleh tengok yang komen mereka pergi ke kursus yang mahal, yang sangat mahal ini, so apa hasilnya. So sebenarnya kita boleh buat kita boleh tengok association dia, kita tengok sama ada signifikan ataupun tidak tapi saya tak buat atas alasan tertentu sebagaimana saya sebut. Setelah mengikuti latihan kursus saham saya merasakan pelaburan saham mempunyai potensi menjana keuntungan yang tinggi. Yang ni sangat menarik tuan-tuan Walaupun ramai yang rugi, tetapi bila kita tanya sama ada mereka masih merasakan bahawa saham ini mempunyai potensi yang tinggi, kita kata okey, kebanyakannya mengatakan bahawa mereka sangat setuju dan juga setuju tuan-tuan kalau kita tengok yang ni yang biru dengan oranye ni, kalau kita combine 32 dengan 49%, kita kata hampir melebihi 3/4 melebihi 3/4 daripada responden mengatakan bahawa mereka masih lagi mempunyai positif mereka masih lagi berpandangan bahawa pasaran saham ini mempunyai potensi yang tinggi untuk mereka menjana keuntungan alright. Baik tuan-tuan ini saya akan tunjuk tuan-tuan tentang komen daripada rakan-rakan kita so apa komen mereka tentang khususnya tentang latihan-latihan training saham yang ada khususnya di Bursa Malaysia di Malaysia baik. Ilmu yang diajar adalah padat dan cukup saya fokuskan kepada yang kuning ini, cuma susulan itu perlu ditambah baik so trainer ataupun training provider yang ada di Malaysia ni sepatutnya kita kena fokus kepada follow up itu bukan sekadar kita buat hands on kursus secara bersemuka mungkin 2-3 hari kemudian kita biar tak ada support maka itu benda yang mungkin menyebabkan berdasarkan komen daripada seorang responden ini sepatutnya kita kena tambah baik dari segi follow up ataupun dari segi support selepas daripada kursus tersebut lah. Okey, ada yang tak pernah mengikuti kursus saham, it's okay. Perlu bersemuka secara fizikal Ada responden kata bersemuka is better than online program pelatihan hanya bersifat kemahiran ilmu dan teknikal sahaja, tetapi kita sebagai trader hendaklah mempunyai daya inisiatif Walaupun ramai yang kata mereka rugi dalam pasaran, tetapi mereka lebih menyalahkan diri mereka instead of blaming dia punya sifu ataupun trainer yang train mereka tentang saham. Ini bagus dari segi adat kita belajar, so kita salahkan diri kita dulu sebelum kita salahkan guru baik. Seterusnya program-program latihan ini bersifat live trading penting untuk mengenal pasti saham-saham berpotensi bersama-sama.
Okey, bila apply untuk beli saham masih lagi mengalami kerugian Yang ni kita sangat sedih lah, sangat bersimpati kepada rakan kita yang dah lama trade tetapi masih lagi mereka mengalami kerugian demi kerugian Jadi kadang-kadang kita fikir juga sama ada di mana silapnya? Di mana silapnya? Nak kata kita tak bagi training, kebanyakan kata dah ada training. Nak kata mereka tak ada pengalaman, mereka dah lebih daripada setahun trade Nak kata pasaran saham so apa penjelasan latihan dah pergi, belajar dah lama dah trade tapi masih lagi rugi. So di mana logik ataupun di mana apakah penjelasan saya duk fikir apa penjelasan yang orang kata boleh menjelaskan tentang apa yang berlaku ini seterusnya harus rendah diri ini itu saya kata tadi sifat kita orang Malaysia ni selalunya akan humble daripada kita menyalahkan orang lain khususnya guru kita yang mengajar ramai di kalangan kita yang basically blaming themselves blaming diri mereka dulu sebelum mereka blame guru itu adat yang kita kena tahu lah latar belakang kita punya responden lebih cenderung dengan ilmu okey ada yang berpatutan, ada yang mahal, ada guru, ada scammer, ada juga yang komen, ada di kalangan trainer-trainer ni yang offer latihan saham, mereka sebenarnya bukan guru tetapi scammer. Wallahualam lah siapa dia merujuk pada siapa tu, wallahualam lah. Okey, setelah belajar beberapa guru dan baca buku kesimpulan yang boleh saya buat, it's all about your own trading system and risk management. Cara guru yang transparent dalam mengajar ilmu saham juga membantu untuk pelajar realize awal tentang benda ni. Okey, patut tekankan teknik analisis cara kawal emosi dalam trading. Ini pun ada juga beberapa orang responden yang komen supaya latihan dari sudut emosi, cara nak kawal emosi tu penting instead of kita hanya belajar tentang teknik analisis Okey, sangat bagus cuma harga agak mahal dan banyak sangat input yang basic. Ini statement ni wallahualam lah merujuk kepada training provider mana tapi ada yang komen bahawa kursus charge mahal tetapi yang dia ajar hanyalah benda-benda yang basic. Okey, yang mana yang basic tu kadang-kadang boleh diperolehi daripada YouTube channel contohnya contohnya YouTube channel Smart My Academy. Wallahualam saya tak nak komen tapi ada yang komen bahawa yuran mahal tetapi apa yang dia ajar sangat basic Ini satu benda yang kita kena take note bila mana kursus saham dijadikan bisnes maka berlaku permainan pembayaran yang sangat mahal Okey, saya tak nak komen lanjut tentang komen itu. Perlu ditunjukkan juga kerugian yang dialami. Okey, trainer-trainer ni responden ni kata sebagai trainer yang bagus patutnya kita bukan sekadar tunjuk yang untung saja tetapi kita kena juga tunjuk yang rugi supaya dapat menjadi pengajaran kepada anak-anak murid semua ataupun partisipan dalam training kita Okey, banyak belajar diperoleh daripada YouTube tak patut buat kelas berbayar kalau anda kata mampu menjana keuntungan tuan-tuan. Dulu saya pun fikir benda yang sama dah kata trade saham ni boleh untung. So kenapa nak ajar orang nak charge lagi sepatutnya bila kita dah untung kita trade, sepatutnya kalau kita betul ikhlas nak mengajar then buat kelas percuma okey. Semudah itulah tuan-tuan cara orang kita berfikir. In fact saya sendiri dulu pun fikir macam tu juga tuan-tuan Tetapi tuan-tuan bila kita lama terlibat dengan pelaburan saham ni kita belajar ilmu yang mana ilmu ni sebenarnya nak dapat ni susah tuan-tuan kita terpaksa bersekam mata setiap malam tengok chart, analisa chart, cuba memahami apa yang berlaku di sebalik chart, tengok indicators, belajar tentang indicators belajar tentang catalyst, analisa macam-macam tuan-tuan Jadi ilmu tu sebenarnya mahal tuan-tuan ilmu tu mahal. Walaupun saya secara personal saya tak pernah buat ilmu ataupun saya tak pernah buat kursus secara berbayar, tetapi ilmu yang saya belajar tuan-tuan saya realize bahawa betul ilmu ni ilmu yang sangat mahal yang
memang patutlah memang patutlah trainer-trainer ataupun mereka yang expert dalam trading ni bila dia buat latihan dia kena charge. Sebabnya tuan-tuan masa yang diperuntukkan itu bukan sekadar untuk mereka buat training tu tetapi untuk persediaan training dan juga yang paling penting support selepas training. Support selepas training ni membebankan sangat membebankan kepada trainer-trainer tuan-tuan Jadi masa mereka perlu dihabiskan untuk melayan setiap pertanyaan untuk guide lagi kadang-kadang training yang dihadiri itu walaupun 2-3 hari tetapi supportnya berterusan tuan-tuan Jadi itu yang sebenarnya yang mahal yang sukarlah untuk para trading provider ni. Bukan saya nak bela guru-guru saham kita tetapi itu realiti yang kita kena faham masa mereka tentang ilmu yang ada pada mereka itu yang perlu kita appreciate Okey, saya minta maaf mungkin komen ini bertentangan dengan apa yang disebut oleh rakan kita mungkin ada betul juga sepatutnya tak patut buat kelas berbayar okey kalau sekiranya dah mampu untuk jana keuntungan daripada trading tapi kita kena fikir juga daripada perspektif trainer ataupun guru kita wallahu alam itu mungkin yalah saya menghormati komen rakan kita ini Belajar basic TA daripada channel Dr. Al. Okay. Belajar seluk-beluk saham daripada iSaham. Saya tak nak sebut secara spesifik Okey, mengikuti pembelajaran saham lebih daripada 10 orang sifu. Saya rumuskan kelas sifu yang berharga murah lebih berkualiti tuan-tuan daripada kelas sifu yang berharga lebih daripada 4,000. Ini konklusi daripada sahabat kita ni. Dia kata kalau hadir kelas yang murah tu sebenarnya lagi efisien, lagi berkualiti, lagi efektif berbanding dengan menghadiri kursus-kursus yang berbayar yang kadang-kadang charge mahal melebihi 4,000 okey, perlu communication secara dua hala. Okey, sesi review market at least seminggu sekali. Sifu kena selalu membuat peringatan okey, no comment sebab belajar itu. Okey. Pada saya live trading adalah terbaik untuk belajar. Okey, namun kelas ini sangat mahal live trading. Kebanyakan ajar fundamental untuk certain particular indicators tidak akan ada yang ajar proven technique with probability of higher percentage of their own backtest success rate. Okey, kadang-kadang tak dinafikan ada sifu ataupun guru yang mengajar saham ini dia tak buat backtest ataupun apa yang di-share itu mungkin bukan evidence based. Bukan berdasarkan evidence, berdasarkan pemikiran dia saja. Yang mungkin kadang-kadang kita pun fikir betul ke tak cara dia explain, cara dia buat ni kadang-kadang kita pun confuse wallahu alam. Saya pun tak nak komen lebih lah kawan-kawan Okey, tapi still have hope in stock market. Ini penting Walaupun ramai yang kata rugi tapi masih lagi ramai yang mempunyai harapan dalam stock market baiklah tapi ada dengar mahal sampai 10 5 ke 10k mahal trading saham ni saya tak nafikan mahal charge yang diminta oleh trainer kadang-kadang sampai 10,000 tuan-tuan kalau ada yang luar negara ada yang 50,000 saham, khusus saham yang mana khususnya simple saja belajar tentang Elliott Wave belajar tentang kalau tuan-tuan belajar tentang apa gun ilmu gun siapa yang ajar ilmu gun saya pernah dengar seorang trainer seorang guru saya dia pernah tahu dia pernah ada information bahawa seorang trainer di India pernah charge satu kursus gun berapa ratus ribu 500,000 charge yang sangat mahal tuan-tuan sangat mahal wallahu alam sebab apa tapi masih ada lagi orang yang nak pergi kursus-kursus seperti itu wallahu alam itulah saya nak sebut bahawa kursus-kursus yang melibatkan ilmu pelaburan saham ini bukan murah tuan-tuan mungkin kos untuk sehari ke 2 hari itu mungkin murah saja tetapi kursus ini untuk persediaannya lama dan juga yang paling penting selepas kursus itu perlukan support especially kursus-kursus yang provide support selepas daripada kursus okay, a number of program overpriced for the quality of content yang ni ada juga yang kata ada program yang offer
harga yang sangat mahal berbanding kualiti konten yang diberikan kepada peserta. Ada yang kata agak mahal dan sebagainya. Okey, yang ni tak nak saya tutup di sini supaya tak ada bias. Okey, pada pandangan saya kursus saham di Malaysia tak sedetail yang secanggih daripada kursus luar negara. Banyak kursus mengajar benda yang sama. Okey. Ini bersama juga kursus online kurang berkesan. Saya tak nak baca semua sebab mungkin tak sempat. Tuan-tuan, seterusnya saya nak sebut tentang beberapa key point yang saya dapat dan juga saya nak share kepada tuan-tuan semua daripada dapatan hasil kajian kajian selidik yang kita buat ini. Lebih separuh responden adalah trader yang berpengalaman yang mana mereka ni dah trade melebih setahun, 1 hingga 5 tahun. Okey, kebanyakannya 3/4 melebihi 3/4 responden telah menghadiri kursus latihan berbayar berkaitan dengan saham. Seterusnya kursus berbayar yang dihadiri adalah mahal. Okey, majoriti kebanyakan orang kata, kebanyakan responden kata mahal. Majoriti yang trade tidak untung, bahkan ramai yang rugi. Ini penting tuan-tuan, kita kena faham. Ramai yang dah belajar, ramai yang dah ada pengalaman tapi dah lama trade pun sampai sekarang pun masih lagi rugi. Ramai itu benda yang kita nak kena fikirlah tuan-tuan, kenapa boleh berlaku sedemikian. Seterusnya, kenapa ramai rugi? Yang ni saya nak kemukakan beberapa kemungkinan beberapa kemungkinan yang boleh kita consider untuk menjelaskan tentang masalah ini kenapa. Yang pertama, kemungkinan peserta kursus tidak faham apa yang dia ajar. Mungkin cikgu ajar ataupun guru ajar tu betul dah. Ilmu pun betul dah tetapi pelajar tu sendiri yang tak faham apa yang dia ajar. Ini kita kena muhasabahlah. You all kena fikir sendirilah sama ada yang mana satu betul. Yang kedua, latihan yang diberikan tidak berkesan. Tak berkesan. Mungkin peserta tu bagus tapi latihan yang diberikan tidak berkesan. Yang ni maksudnya daripada sudut training provider tu lah instead of daripada learners punya side. Kemudian guru yang mengajar tidak berkesan. Ini possibility yang ketiga. Tadi kita kata peserta tu yang tak belajar sungguh-sungguh, yang tak faham apa yang dia ajar. Yang kedua, mungkin latihan yang diberi tu, latihan secara umumnya tidak berkesan. Sama ada mungkin secara online menyebabkan tak berkesan dan sebagainya. Yang ketiga possibility-nya adalah guru tu sendiri. Kemungkinan guru tu yang mengajar secara tidak efektif. Okey, 3. Dan yang keempat, yang last sekali, ini saya duk terfikir juga, ilmu pelaburan saham ini adalah tidak valid ataupun ilmu fake ataupun pseudoscience. Pseudoscience. Maksudnya ilmu yang kita belajar tuan-tuan betul ataupun tidak. Saya pun terfikir juga bila baca komen daripada rakan-rakan kita. Saya pun datang terfikir juga benda ni tuan-tuan. Apa yang aku belajar selama ni betul ataupun tidak. Sebab apa tuan-tuan, ramai yang kata dia dah belajar berpengalaman tetapi mereka pun masih lagi kerugian. Itu benda yang menyebabkan kita rasa terfikir betul ataupun tidak apa yang kita belajar selama ni. Okey. Alright, so saya tak nak buat konklusi mana satu yang betul. Mungkin tuan-tuan boleh komen di ruangan komen di bawah, insya-Allah. Seterusnya, implikasi. Okey, ramai telah dan akan skeptikal dengan pelaburan saham. Ini saya takut tuan-tuan. Bila ramai yang dah hadir program, bila dah join program berbayar, in fact bila mereka buat lama dah praktik apa yang dia ajar tapi still lagi tak dapat untung. So implikasinya apa tuan-tuan? Kemungkinan ramai yang akan skeptikal dengan pelaburan saham. Ini untuk long term lah. Saya expect benda ni kalau dia berterusan untuk jangka masa panjang, kemungkinan ramai di kalangan masyarakat di luar sana akan skeptikal dengan pelaburan saham. Of course lah, bila ramai yang trade tapi dia rugi, belajar lagi tapi trade rugi lagi. So lama kelamaan benda ni akan disampaikan kepada anak cucu mereka, kepada rakan-rakan mereka, kepada jiran tetangga mereka. Bila bahas tentang saham, mereka pun akan katalah saham ni tipu, benda yang diajar tu mungkin tak valid, tak efektif sebenarnya. Jadi ini implikasi yang akan berlaku dalam pasaran saham. Sekiranya kita tak buat something,
sekiranya kita tak buat intervention untuk bantu rakan-rakan kita yang trader ni untuk untung dalam saham. Seterusnya, ramai sebelum ni kita kata kita ajar ilmu pelaburan saham ni untuk membantu ummah kita, untuk memperkuatkan ekonomi ummah kita. Tetapi hakikat ni tuan-tuan, saya risau sebabnya saya takut ekonomi ummah kita semakin lemah. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang yang terlibat dengan saham, in fact yang dah belajar secara sistematik pun rugi. Just imagine tuan-tuan, mereka yang terjun dalam dunia saham ini tetapi mereka tak belajar secara sistematik, berapa banyak modal mereka hangus dalam pasaran saham. Jadi akhirnya siapa yang untung? Siapa yang untung? Saya takut apa yang untung hanya segelintir pihak yang mendapat keuntungan, dan lebih merisaukan yang mendapat keuntungan ni adalah mereka yang bukan daripada golongan yang miskin ataupun golongan yang B40 dan sebagainya, yang middle class. Yang untungnya mungkin yang jerung-jerung, pelabur-pelabur institusi dalam pasaran saham. Inilah benda yang bermain dalam pemikiran saya takut. Kita duk promote orang datang ke kursus kita. Kita kata antara selling point kita adalah kita nak memperkuatkan ekonomi ummah. Marilah belajar kursus saham. Bayarlah mahal tak apa. Ini untuk pelaburan, untuk untung. Tapi bila dah lah yuran tu mahal, bila trade saham rugi pula. Just imagine berapa juta duit umat Islam ataupun mereka yang B40 ni ataupun golongan yang kurang berada ni, bila join pasaran saham, modal mereka hangus. Okey, bukan hangus of course lah. Sebahagian besar modal mereka hilang dalam pasaran saham. Jadi poin kita untuk memperkayakan umat itu, saya risau dia akan menjadi backfire ataupun bukan saja dapat memperkayakan ummah, bahkan dia akan memiskinkan lagi ummah. Ini benda yang kita kena muhasabah. Dan saya nak pesan kepada rakan-rakan kita yang buat training secara berbayar khususnya, bila kita buat training tuan-tuan, kita kena responsible. Saya tak nak sebut siapa lah. Saya tahu rakan-rakan kita di luar sana yang buat training ni bagus, sanggup korbankan masa mereka, sanggup share pengalaman yang sangat berharga yang mereka ada kepada rakan-rakan kita. Tetapi bila kita charge seseorang itu untuk join kursus kita, by right kita sepatutnya ada KPI. Okey. Saya disclaimer dulu, saya tak pernah buat kursus berbayar tuan-tuan. Saya pesan kepada rakan-rakan kita, kepada training provider di luar sana yang buat kursus berbayar ni, please kita kena ada KPI. You all kena buat KPI, yang mana antara KPI paling penting adalah kita kena pastikan kita punya trader yang bersama-sama kita, untuk mereka at least tuan-tuan, kalau tak dapat generate profit pun tak apa tuan-tuan, at least modal mereka tak hilang dalam pasaran sekurang-kurangnya tuan-tuan. Tapi yang sebaiknya of course lah, bila kita provide training, kita kata ilmu yang kita akan ajar ini boleh mendapat keuntungan, maka sepatutnya KPI training kita adalah kita punya partisipan kita tu sepatutnya untung lah. Maka tanggungjawab kita sebagai training provider adalah untuk monitor seorang-seorang supaya mereka berjaya lah untuk menghasilkan profit. Okey, saya minta maaf tuan-tuan. Ini mungkin perkara sensitif yang saya tak nak sebut siapa-siapa, tapi saya nak lontarkan saja untuk renungan kita, khususnya rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, bahkan guru-guru saya juga, supaya kita undur balik, fikir balik sama ada betul ataupun tidak teknik cara untuk yang kita buat selama ini. Kita bagi training, tetapi kekurangannya kita tak monitor. Tapi masalahnya ramai di kalangan kita yang buat training ni, ramai partisipan. Mungkin ada yang beratus-ratus partisipan, ada yang beribu partisipan dalam satu program. Charge yang mahal ni, mungkin 2-3 ribu charge satu partisipan. Jadi macam mana kita nak monitor seorang-seorang? Okay, nak monitor seorang-seorang performance, of course very difficult. Tetapi bila kita bagi training sepatutnya tuan-tuan, dan charge mahal,
by right kita kena monitor lah kita punya participant kita punya anak-anak murid kita kena monitor. Okey. Kalau kita tak mampu nak monitor, sepatutnya by right kita jangan ambil student yang ramai. Okey, jangan ambil student yang ramai yang menyebabkan mereka rasa terabai. Okey, tak ada two way communication, mereka nak tanya pun tak boleh. Mereka nak nak tunjuk portfolio mereka pun tak boleh. Jadi bagi saya lah kan, bagi saya kalau kita ramai sangat student, contohnya ratus-ratus student kita charge mahal dah yuran. Why not kalau kita naikkan yuran tetapi kita hanya fokus kepada jumlah yang sedikit. Tak apa kita naikkan yuran tapi kita betul-betul fokus kepada student kita dan kita make sure student kita tu memang betul-betul dapat profit. Monitor dia punya performance, tengok dia punya catatan trading dia sama ada untung ataupun rugi. So bagi advice macam mana nak improve, apa masalah dia, kenapa you buat macam ni, apa salahnya, macam mana nak improve. So benda-benda macam ni perlu ada dalam industri training saham khususnya di Malaysia ni. Okey, take home message tuan-tuan, kita perlu adakan perubahan dalam khusus latihan ni, khususnya melibatkan pelaburan saham. Okey, latihan trading perlu lebih objektif, outcome based. Kadang-kadang yalah tuan-tuan, saya dah terlibat dengan banyak khusus-khusus saham sebelum ni. Saya ada banyak khusus bayar, kadang-kadang kita pun fikir kita bayar mahal, tetapi kita tak tahu apa outcome daripada kursus tu. Mungkin kursus tu 2-3 hari, tapi kita tak tahu apa sepatutnya kita capai di hujung kursus ni. Tapi yelah, benda ni orang tak query sebab masyarakat kita ni masyarakat yang sebagaimana saya sebut tadi, yang sangat menghormati guru, yang tak biadab dengan gurunya, yang jaga peraturan, kita tak outspoken. Kalau kita di luar negara berbeza tuan-tuan di luar negara mereka nak tahu apa expectationnya dan mereka akan nilai sama ada expectation itu mereka capai ataupun tidak di hujung kursus mereka. Okey, dalam industri, dalam pendidikan kita pun sama tuan-tuan kita membuat outcome based education yang mana daripada awal-awal lagi kita declare apa sebenarnya yang mereka akan capai di hujung kursus tu. Jadi di hujung kursus tu kita boleh nilai lah sama ada partisipan kita dapat capai ataupun tidak apa yang dihasratkan. Okey, seterusnya KPI perlu dinilai berdasarkan profit loss peserta dan juga time base. Okey. Pesanan khusus kepada rakan-rakan kita yang provide training berbayar ni, kita sepatutnya jadikan KPI profit ataupun loss itu sebagai KPI training kita. Yang kedua, sepatutnya kita kena time bound. Saya tahu kebanyakan trader ni mereka takkan biasanya tak untung lah dalam tahun pertama, tahun kedua. Mungkin dalam tahun ketiga, tahun keempat baru dah nampak rentaknya. Dan bila kita provide training, sepatutnya kita kena shortcut. Kita kena janganlah aim setahun, 2 tahun bagi support kepada ni supaya mereka follow kita. Sebenarnya follow kita tu mungkin ada agenda tertentu kita susun saya tak nak sebut saya tak nak komen. Tetapi bila kita bagi training kepada participant, sepatutnya kita kena jadikan KPI shorter the time frame tu. Kalau trader biasa yang belajar mungkin daripada YouTube, daripada media-media sosial, mereka punya timeline dia untuk dia generate profit mungkin dalam 2 tahun, dalam 3 tahun. Mereka dapat profit yang konsisten. Bila kita buat training berbayar, sepatutnya kita kena shorten. Kita kena pendekkan masa itu. Sebab orang bayar kepada kita. Mungkin kita boleh buat set KPI maksimum 6 bulan. 6 bulan kita boleh tengok profit yang konsisten. Okay? Ataupun nak lagi advance mungkin 3 bulan sahaja. Bulan pertama kita tak janji profit. Bulan kedua still try and error. Bulan ketiga pengukuhan. Tapi bulan keempat, bulan kelima kita nak tengok consistent profit. Itu KPI yang sepatutnya ada dalam kursus-kursus latihan kita. Okey, sokongan dan pemantauan selepas latihan sangat penting. Jadi ini penting tuan-tuan. Kita kena sentiasa buat sokongan dan juga pemantauan
Okey, khususnya selepas latihan. Kursus saham 2-3 hari, percayalah tuan-tuan, takkan dapat mampu untuk memberi kefahaman 100% kepada partisipan. Never, takkan berjaya dalam 2-3 hari tuan-tuan. Sebab dia perlukan amalan secara praktikal, dan praktikal pula dia rely kepada market. Okey, kalau kita belajar secara teori okey, tapi market pun tak okey, market tengah bearish, maka teori yang kita belajar dalam kelas 2-3 hari tu mungkin tak valid ataupun kurang berkesan lah. That's why perlukan masa support yang lama, sebab kita nak tengok market itu daripada pelbagai fasa. Okey, itu benda yang kita boleh muhasabah lah tuan-tuan. Saya kira tuan-tuan, saya kira itu saja apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan semua dalam untuk kali ini. Okey, saya kira banyak benda yang kita boleh muhasabah daripada dapatan ini. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita yang respon secara ikhlas, secara jujur dalam kajian ringkas ini. Saya minta maaf sebab lama saya ambil masa menghuraikan tentang respon yang tuan-tuan semua respon dalam kajian ini. Okey, saya harap kajian tentang persepsi dan juga prestasi pada traders ini memberi manfaat khususnya kepada pelabur-pelabur saham kita, okey, kepada rakan-rakan pelabur saham kita, dan juga kepada training provider, okey, kepada mereka yang buat latihan, buat kursus-kursus tentang pelaburan saham ini, supaya kita take note, kita be responsible, kita fikir lebih lagi daripada apa yang kita buat. Sebab berdasarkan apa yang kita tahu daripada responden, daripada kaji selidik ini, kita katakan bahawa ramai di kalangan trader-trader kita, walaupun yang dah belajar, walaupun yang dah pengalaman, tapi mereka masih lagi rugi dalam pasaran, daripada saham. Okey, so itu benda yang kita perlu muhasabah termasuk diri saya sendiri. Saya kira itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf, saya pun sebenarnya tengah mengantuk ni, tengah-tengah malam ni. Saya terpaksa luangkan masa untuk share perkara ni, sebab ini saya anggap sebagai hutang saya khususnya kepada yang respon kepada kita punya borang kaji selidik ni. Saya kira itu saja tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan boleh komen di ruang komen di bawah sekiranya ada sebarang pendapat ataupun komen. Boleh kritik juga apa pandangan saya. Mungkin tuan-tuan tak setuju tentang postulasi ataupun saya punya rumusan. Okey, saya terbuka kepada komen dan juga pandangan daripada rakan-rakan semua. So saya kira itu saja tuan-tuan. Pada rakan-rakan yang belum join Telegram grup Smart Mind, boleh join. Tak ada kelas berbayar dan sebagainya, saya tak pernah iklan dalam tu. Dalam tu hanyalah untuk tujuan akademik ataupun tujuan pembelajaran sahaja. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.